Kita bawakan satu lagi sesi wawancara kita pada pagi ini dan kita akan perkatakan mengenai dengan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa 2023. Bersama dengan kita di Studio Rempai Pagi pada pagi ini, dua orang narasumber kita. Silakan. Ya, memperkenalkan Yang Mulia Puan Hajah Kartini binti Haji Suhai, pemangku penolong pengarah perkhidmatan kejururawatan, dan juga turut mengundang sama Yang Mulia Puan Hajah Kamaria binti Haji Abdul Rahman, pegawai jururawat tingkat khas unit kualiti kejururawatan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Rempai Pagi. Ini terlambat kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Hari Raya. Bertepatan juga di bulan Syawal ini, kita ini sama-sama akan turut merayakan sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa untuk tahun 2023. Tadi terus kepada agenda ni, boleh Puan? Boleh okey. Selain daripada akan mengenali siapa jururawat, siapa bidan, kita ni akan mengetahui juga sebenarnya bila Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa ni diadakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari Jururawat Antarabangsa sebenarnya jatuh pada hari ini, which is 12 hari bulan Mei. Tetapi kalau di luar negeri, sambutan Hari Bidan adalah jatuh pada 5 hari bulan Mei. Tetapi di Brunei kita ni itulah unik sikit. Kami gabungkan kedua-duanya, jururawat dengan bidan, diraikan pada hari yang sama, iaitu pada 12 hari bulan Mei setiap tahun. Itu dia. Ya. Baik. Dan kita masih lagi bersama dengan itu Puan Metron Hajah Kartini binti Haji Suhai. Kita ingin menanyakan, apakah untuk kali ini tema sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa pada tahun ini? Silakan. Terima kasih Tuan. Tema pada tahun ini, Our Nurses, Our Future. Itu jururawat kami, masa depan kami. Untuk lebih fokus lagi, tahun ini temanya fokus kepada invest in nursing, maknanya memberi pelaburan kepada kejururawatan. Baik, itu dia Auda. Telah pun dinyatakan oleh tema kita ni bersama dengan Puan Metron Hajah Kartini, tema sebentar tadi. Baik. Puan Hajah Kamaria. Sebenarnya baik, tadi telah pun diterangkan. Kamaria atau Kartini? Kartini. Kartini, ya. Kartini. Jadi tema yang telah pun diterangkan sebentar tadi berkenaan dengan sambutan tahun ini, Our Nurses, Our Future, ataupun jururawat kami, masa depan kami. Dalam hal ini juga tadi ingin mengetahui matlamat sambutan yang kita ni ataupun peringkat negara kita ni adakan, bagaimana? Pertama kali, tema matlamat untuk sambutan adalah untuk memberi penghargaan dengan pentingnya peranan jururawat dan bidan di dalam setiap organisasi kesihatan. Jururawat merupakan aset yang penting dan juga tulang belakang di dalam setiap kesihatan, organisasi kesihatan, yang mana mereka adalah merupakan garis frontline barisan hadapan. Ini adalah terbukti dengan kemunculan COVID-19, yang mana jururawat adalah yang barisan hadapan untuk memberi penjagaan, perawatan kepada pesakit. Di sebalik itu juga, jururawat juga memberi sumbangan ataupun ada involvement dalam pengubalan dasar, membuat tata cara perawatan ataupun penjagaan semasa COVID-19, kemunculan COVID-19. Jadi banyak penglibatan telah bekerjasama dengan pihak perubatan profesional kesihatan. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Puan Metron Hajah Kartini sebentar tadi dengan penjelasannya. Sekarang kita beralih pula bersama dengan Puan Metron Hajah Kamaria binti Haji Abdul Rahman, merupakan pegawai jururawat tingkat khas, dan kita ingin menanyakan apakah
aktiviti-aktiviti yang telah dirancang bagi sambutan yang akan diadakan ini. Silakan. Terima kasih. Sebelum itu terima kasih juga kepada pihak RTB yang menjemput kami. Aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan pada tahun ini bermula daripada bulan Mei sehingga Disember 2023, kemarin diadakan majlis sembahyang berjemaah, doa selamat, membaca Yasin, tahlil, mengingati juga mengimbaskan jasa bakti jururawat dan bidan yang telah berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan dan juga pihak-pihak swasta yang lainnya. Dalam itu kami selajur juga mengadakan meraihkan saudara-saudara baru seramai 8 orang semuanya yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan yang kami kumpulkan sejak tahun 2020 sehingga sekarang lah, alhamdulillah. Tahun sebelumnya pun ada juga kami raikan, memang lazimnya tu. Jadi dalam pada tu juga kami mengadakan acara-acara ilmiah dan juga sosial termasuk sukan dan malam penghargaan untuk jurat-jurat lah, macam memberikan diorang motivasi dalam perkhidmatan diorang selain daripada menghargai selama ni pengorbanan diorang semasa pandemik dan endemik COVID-19. So dalam masa dalam malam penghargaan tersebut kami akan menganugerahkan award dari segi macam inisiatif, innovation, practice, inisiatif, best practice untuk supaya mereka merasa dihargai dengan apa saja sumbangan yang telah memberi motivasi selain daripada menjadi penyuntik inspirasi kepada warga jururawat lainnya tu, dan juga bakal menjadi jururawat sebabnya itu promosi profesion kejururawatan di negara Brunei Darussalam. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Mulia Puan Hajah Kartini sebentar tadi, betapa pentingnya sebenarnya fungsi jururawat itu sendiri, hatta bidan selaku mereka yang selalu diletakkan pada barisan hadapan as frontliner apabila mendepani apapun cabaran kesihatan. Jadi mereka ini merupakan satu pelaburan yang cukup penting untuk negara jua, kerana tanpa adanya kepakaran yang mereka ada tu, dan semua sebenarnya ada kemahiran itu. Mereka memang diiktiraf dan mempunyai kepakaran itu. Kalau mereka ini lumpuh, umpamanya organisasi yang lumpuh, jadi bagaimana dengan masyarakat? Jadi itu antara hal yang perlu kita fikirkan juga, kenapa perlu kita angkat, berikan keutamaan juga kepada golongan ataupun para jururawat di negara kita ini. Dan kita juga Sarina ingin mengetahui bagi penglibatan tahunan ini yang telah diberikan anugerah kemarin kemarin untuk saudara baru. Ya, saudara baru, tetapi sebelum ini. Okey, jadi selama berapa orang mungkin dapat dikongsikan? Adakah ianya daripada satu daerah ataupun daerah-daerah lain? Hospital. Jururawat ini terdiri pada semua hospital di negara Brunei Darussalam. Perkhidmatan di Hospital Raja Isteri Pangeran Nak Saleha, Suri Seri Begawan, Pangeran Isteri Hajah Mariam di Temburong, dan juga perkhidmatan Emergency Medical Ambulance Services, EMAS. So diorang itu di bawah payung kejururawatan. Jadi kami mengutip nama-nama tu dan disatukan, digabungkan. Jadi kan Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan Kementerian Kesihatan ini adalah orang yang di negara Brunei Darussalam. Jadi satu-satunya Jadi di dalam itu pun dijemput daripada sektor-sektor swasta, daripada institusi juga hadir bersama, sama-sama meraihkan. Sudah diadakan ataupun kemarin sudah diadakan majlis sembahyang. Pasal kami ada banyak aktiviti. So kemarin itu hanya untuk majlis saudara baru sambil itulah buat doa kesyukuran sempena Hari Jururawat. Kemarin tu kemarin yang anugerah tu belum lagi. Akan insya-Allah. Itu adalah salah satu aktiviti kami. So insya-Allah dalam hari Ahad ini kami akan hari Ahad ini kami akan membuat majlis pelancaran. Maksudnya pelancaran sebab diikuti dengan pelbagai aktiviti, which mean yang salah satu daripadanya adalah malam anugerah atau penyampaian anugerah. InsyaAllah akan diadakan bulan Ogos tahun ini. Belum lagi. Itu antara perancangan. InsyaAllah. Jadi hari Ahad ini acara itu akan ditumpukan kepada majlis pelancaran. Di mana agaknya? Di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Selepas itu sekarang dalam bulan Jun, insyaAllah akan diadakan pada 9 Jun akan diadakan
acara sukan ria kejurawatan. Di dalam itu kami ada membuat juga acara-acara sukan dipanggil pada jurawat dan bidan daripada hospital-hospital dan perkhidmatan pusat kesihatan sama-sama bergabung beriadah juga. Selain pada bekerja, kena work balance juga. Betul. Ada sukan, ada riadah untuk menghilangkan rasa stres dan sebagainya sambil bersukaria letak. Dalam masa sama kami actually-nya menyarankan agar ada teamwork dan juga dalam leadership lah, kepimpinan. Bukan saja dalam dari segi kerja, dari segi penganjuran, aktiviti-aktiviti yang Hmm. sebenarnya turut mendokong dan terus akan memberikan semangat kepada karyawan-karyawan yang menceburi bidang kejururawatan. Baik, saya percaya Yang Mulia Puan Hajah Kamariani mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam bidang kejururawatan. Jadi terkeduhong. Hari ini merupakan Hari Jururawat dan Bidan sedunia ataupun antarabangsa. Mungkin ada kata-kata semangat, inspirasi yang boleh nyorang dikongsikan kepada sidang penonton kita ni, khususnya rakan-rakan yang mungkin ada menyaksikan siaran pagi hari ini dan bakal jururawat seperti yang Puan nyatakan tadi. Silakan. Terima kasih. Dan kepada jururawat dan bidan antarabangsa, sempena hari ini Hari Jururawat, kita ni sama-sama akan mempertingkatkan profesi kejururawatan negara Brunei Darussalam ke tahap yang lebih cemerlang dan juga untuk memberikan penekanan ke atas keselamatan pesakit yang kita ni jaga. Dan juga kita ni akan menggunakan trend-trend terbaru dan terkini di dalam dunia perubatan yang berasaskan bukti kita ni guna pakai, dan juga kita ni akan mendukung polisi guideline yang ada dalam kejururawatan sama-sama dipraktikkan dan diamalkan di dalam kejururawatan kita ni. Baik, jika tadi sedikit sebelum kita mengakhiri sesi wawancara kita Sarina Metron Hajah Kartini ada menyebut mengenai dengan teamwork, bekerjasama. Okey, mungkin ada perbezaan antara cabaran sewaktu tadi berhadapan dengan pandemik sedikit masa dulu dibandingkan sekarang. Jadi, apakah pengajaran-pengajaran yang dapat tadi mungkin dapat kongsikan bersama sebagai panduan kita ni di masa yang akan datang, terutama sekali pada nanti belia-belia kita ni yang akan mengikuti jejak langkah habis kita. Macam mana tu? Terima kasih. Bercakap mengenai teamwork adalah salah satu elemen yang penting lah dalam jururawat, tetapi kepimpinan sepatutnya berganding sama lah tu. Selain daripada pengetahuan, sebab belum semua boleh jadi jururawat. Tentunya disebabkan itu teamwork, kepimpinan, pengetahuan, etika juga etika passion, juga adalah penting. Kesabaran adalah semua tersebut adalah elemen yang sepatutnya ada di dalam kejururawatan. Teamwork disebabkan peranan jururawat adalah sebagai coordination person. So kami yang meluangkan lebih banyak masa dengan pesakit dengan berbanding dengan profesion lain. Dengan itu kami sepatutnya jururawat sepatutnya tahu apa holistic care yang diperlukan pada individu jururawat, individu pesakit pada pasien. Ianya kami akan menjadi koordinasi untuk menghubungkan dengan sama ada keluarga, antara keluarga dan juga pakar perubatan, betul ataupun allied health professional dan sebagainya. Jadinya jururawat sepatutnya dengan masa yang banyak dengan pesakit, mereka akan lebih titih dan memahami masalah-masalah itu dan dapat berbincanglah untuk perawatan dan penjagaan dengan pihak doktor. Pasal pun kami pun sama-sama job profesional lah, ahli profesional. Masya Allah Sarina jika tadi amat-amati suatu pengorbanan yang sangat besar yang telah mereka lakukan untuk terutama sekali kepada saya ada satu
pengambilan sendiri ataupun orang pendefinisian. Kontrol emosi ya, jangan menangis ya. Bukan, pendefinisian sendiri berkenaan dengan para jururawatnya. Mereka mempunyai suara yang lembut. Betul. Ada 3 golongan yang saya rasakan mempunyai suara yang lembut, antaranya lah tu operator. Jurhebah. Okey, jadi maksudnya 4 lah tu jurhebah, Jurhebah. operator, pengumum apa ni? Penerbangan mungkin. Penerbangan Ya. dan juga jururawat. Kerana melalui lantunan suara cara mereka memberikan perkhidmatan itu pun penting sebenarnya to ease the situation dan seumpamanya. Apapun, terima kasih masa yang singkat kita berbincang sama, berkongsi antara pengalaman dan betapa pentingnya juga sektor kejururawatan ini buat sesebuah negara dari segi pembangunan kesehatannya. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Metron Haja Kartini binti Haji Suhai, pemangku penolong pengarah perkhidmatan kejururawatan, dan juga Yang Mulia Puan Metron Haja Kamariah binti Haji Abdul Rahman, pegawai jururawat tingkat khas unit kualiti kejururawatan bersama kita hari ini.